Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat teruskan lagi pada minggu yang kelima sesi bacaan mukaddimah bagi kitab Tarikh Daulah Al-A'liyah Al-Uthmaniyah karangan Muhammad Farid Bik. Jadi seperti biasa, fokus kepada pembacaan mukaddimah ini adalah untuk kita melihat atau menyuruti kembali sejarah kekhalifahan sebelum daripada kekhalifahan Uthmaniyah yang bermula daripada zaman Khulafaur Rasyidin sehinggalah zaman yang mana berlakunya perpindahan kekhalifahan itu kepada Khalifah Turki Uthmaniyah. Okey, baiklah, tanpa membuang masa kita teruskan bacaan kita yang seterusnya untuk minggu yang kelima ini. Okey. Okey, pada minggu lepas kita dah membaca berkenaan dengan kisah tiga khalifah Bani Umayyah yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah dan Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Jadi kita juga dah sebutkan pada minggu lepas bahawa tiga zaman ataupun tiga era kepimpinan khalifah utama ni, tiga yang pertama ni adalah daripada keturunan Sufyani. Itu bermakna berasal daripada keluarga ataupun keturunan Abu Sufyan. Manakala yang seterusnya, khalifah yang keempat dan sehingga khalifah yang terakhir, mereka ini berasal daripada keluarga Marwan. Jadi kita nak lihat siapakah itu Marwan yang menjadi keluarga yang terpenting selepas keluarga Sufyan dalam membentuk ataupun melahirkan para khalifah Bani Umayyah. Okey, kita mulakan dengan macam ni, kita sambung. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita start daripada sini. Hadza walamma mata Yazid bin Muawiyah hasalat al-bai'atu bi Makkah li Abdullah bin Zubair وبايعه كذلك العراقي واليماني وذلك في مدة خلافة معاوية بن يزيد. ولما مات معاوية الثاني بايع أهل الشام مروان بن الحكم ثم بايعه أهل مصر وتزوج مروان بأم خالد زوجة يزيد بن معاوية حتى يأمن جانب خالد فأتاه الشر من حيث كان يريد النفع وقتله أم خالد يوم 3 رمضان سنة 5 وعمره 63 سنة. Okey, jadi di sini disebutkan di sini apabila Khalifah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, itu khalifah kedua, maka terpecahlah bai'ah ataupun taat setia itu kepada pihak yang pro Ali sebelum ni. Maknanya daripada bai'ah kepada Bani Umayyah, penduduk di kota Mekah telah berpihak ataupun telah memberikan bai'ah kepada Abdullah bin Az-Zubair, seorang sahabat Nabi yang dilihat menentang Bani Umayyah. Kemudian ahli Iraq dan Yaman. Mekah, Iraq dan Yaman, tiga wilayah ni lah sahaja yang tidak berada di bawah Bani Umayyah. Selebihnya
berada di bawah Bani Umayyah. Jadi dua khalifah lah ketika itu kita kata. Dua pemimpin Islam ketika itu. Kemudian hal ini berterusan pada zaman Khalifah Muawiyah bin Yazid. Khalifah yang ketiga tu, yang letak jawatan tu, hal benda ni pun berlaku terus. Maksudnya masih lagi ada pihak yang memilih ataupun membai'ah Abdullah bin Az-Zubair sebagai khalifah. Okay. Walamma mata Muawiyah Sani. Kemudian lepas Muawiyah bin Yazid meninggal, penduduk Syam membai'ah kepada Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam ni seorang senior Bani Umayyah ketika itu, yang kalau kita ingat balik, Marwan bin Al-Hakam ni adalah satu sosok yang kontroversi pada zaman Khalifah Osman bin Affan. Dikatakan beliau lah yang memasukkan cop surat Khalifah Osman sehingga menyebabkan pemberontak berasa tidak puas hati dan meminta Marwan ni untuk dibunuh dan sebagainya. Itu Allah Alam lah. Tapi dikatakan inilah dia Marwan bin Al-Hakam, dahulu menjadi setiausaha kepada Khalifah Osman bin Affan, Bani Umayyah, daripada Bani Umayyah. Kemudian dilantik menjadi khalifah yang keempat. Okey. Tidak lama selepas itu beliau pun dibunuh. Beliau dibunuh dan meninggal dunia pada tahun 65 ketika umurnya 63 tahun. Okey, kita teruskan. Wawi'a lil khilafah ba'dahu li ibnihi Abdul Malik wa fi khilafatihi kharaja al-Mukhtar bin Ubaid al-Thaqafi li akhdhi thara al-Husain wa qatala Asyamru bin Zil Jawshan wa Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas الذي كان قائد الجيش الذي هارب الحسين وقتل ابن عمر المذكور واسمه حس ثم هارب عبد الله بن زياد الذي كان واليا على البصرة من قبل معاوية بن أبي سفيان وأمر بقتل الحسين فانتقم الله للحسين. وفي سنة 67 أرسل عبد الله بن الزبير أخاه مصعبا لمحاربة المختار فهاربه وقتله في رمضان. وفي سنة 71 جهز عبد الملك بن مروان جيشا وقصد العراق لمحاربة مصعب بن الزبير فانتصر عليه وقتله في جماد الآخر فبايعه أهل العراقين ثم أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي إلى مكة في جيش جرارا لمحاربة عبد الله بن الزبير فحاصره الحجاج بمكة ورمي البيت الحرام بالمجنك وأبى ابن الزبير أن يسلم نفسه واستمر في الدفاع عن مكة حتى قتل في جماد الآخر سنة 73 فبايع أهل الحجاز واليمن عبد الملك بن مروان وبذلك استتب الأمر لبني أمية وتوحدت خلافة الإسلامية بعد الانقسام ثم توفي عبد الملك في منتصف الشوال سنة 86 وعمره 60 سنة. Jadi inilah bahagian yang penting dalam kita membicarakan berkenaan dengan kekhalifahan Bani Umayyah, yang mana ia ini berlaku pada zaman pemerintahan khalifah yang kelima Abdul Malik bin Marwan, ataupun dikenali sebagai Abul Khulafa. Sebab anak-anaknya itu semua ramai, 5 orang anaknya semuanya menjadi khalifah selepasnya. Kita akan lihat lepas ni lah. Jadi diceritakan di sini selepas Marwan bin Al-Hakam meninggal, dilantiklah semua pula anaknya yang benar bernama Abdul Malik. Jadi ketika Abdul Malik ini memerintah ataupun menjadi khalifah, muncul pemberontakan puak-puak Syiah yang diketuai oleh namanya Al-Mukhtar bin Ubaid Al-Thaqafi. Al-Mukhtar ni antara pengikut setia Al-Husain, ataupun kita kata yang ingin menuntut bela di atas kematian Al-Husain ketika ada peristiwa Karbala baru ni, yang sebelum ni kita dah baca. Al-Mukhtar ni bangkit menentang Bani Umayyah.
Jadi bila dah perang, akhirnya Al-Mukhtar ni berjaya menguasai kota Basrah. Sini. Dia berjaya menguasai kota Basrah. Yang sebelum ini dilantik ataupun dikuasai oleh Bani Umayyah melalui gubernurnya. Abdullah bin Ziyad ni gubernur Bani Umayyah di kota Basrah. Tapi Al-Mukhtar ni dah kuasai kota Basrah dan dia pun mengisytiharkan perang ke atas Bani Umayyah. Jadi sebelum Khalifah Abdul Malik melakukan apa-apa tindakan, Al-Mukhtar ini telah diperangi terlebih dahulu oleh musuhnya sendiri, iaitu Abdullah bin Az-Zubair. Jadi kalau kat sini kita dapat lihat berlaku perang tiga segi. Macam kalau kita boleh bayangkan, yang melibatkan antara Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah, kemudian Abdullah bin Zubair dan Al-Mukhtar. Bani Umayyah, Bani Umayyah dengan kata yang menolak Bani Umayyah ni, Abdullah bin Zubair ataupun Az-Zubairiyun, kemudian dengan Syiah. Jadi Syiah ni tidak sempatlah disettlekan oleh Abdul Malik, kerana Abdul Malik bin Marwan dengan Abdullah bin Zubair berkongsi musuh yang sama, iaitu Syiah tadi tu. Jadi kerja Abdul Malik menjadi senang apabila Abdullah bin Zubair terlebih dahulu menyerang Al-Mukhtar ini di kota Basrah sehingga ditewaskan, sehingga dia terbunuh. Kemudian barulah Abdullah bin Zubair menguasai kota Basrah dan seluruh kawasan Iraq dengan menghantar saudaranya, adiknya, iaitu yang bernama Mus'ab bin Al-Zubair. Ni Mus'ab bin Al-Zubair. Jadi Mus'ab bin Zubair ni dihantar oleh Abdullah bin Zubair setelah Al-Mukhtar ditewaskan. Jadi daripada 3 menjadi 2. Jadi tinggallah Abdul Malik bin Marwan dengan Abdullah bin Zubair saling berhadapan, saling berkonfrontasi antara satu sama lain. Jadi nak dipendekkan cerita kat sini, setelah Syiah itu dah settle, Mukhtar dah settle, Abdul Malik pun memberikan tumpuan untuk memadamkan ataupun mengalahkan gerakan penentangan oleh Abdullah bin Zubair di Mekah, di Yaman dan di Iraq. Jadi lalu dihantarlah tentera kuat ataupun satu pasukan tentera yang dipimpin oleh panglima perangnya yang terkenal, iaitu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dihantarlah dari Syam menuju ke Mekah dan menyerang Abdullah bin Zubair habis-habisan. Jadi kat sini kita tahulah, kalau disebutkan sini secara ringkas, bagaimana kota Mekah itu dikepung dan diserang. Al-Hajjaj menggunakan manjanik, melastik batu tu, dia tembak kota Mekah tu sehingga roboh Kaabahnya, kerana kan disebabkan oleh isu politik sebegini. Jadi hal ini telah menyebabkan kemenangan berpihak kepada Al-Hajjaj dan Abdullah bin Zubair akhirnya ditewaskan. Maka kota Mekah dan seluruh wilayah yang sebelum ini berada di bawah Abdullah bin Zubair tunduk ataupun memberi bai'ah kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Begitulah cerita dia. Jadi tak ada, selepas habisnya pemberontakan Abdullah bin Zubair, maka tak ada dah lah sesiapa yang berani mengangkat kepala menentang Khalifah Bani Umayyah. Jadi ketika itulah Khalifah Abdul Malik bin Marwan memberikan tumpuan kepada pembangunan infrastruktur, penyusunan pentadbiran dan sebagainya. Yang kita tahu pada zaman Bani Umayyah, era pemerintahan Abdul Malik ni menyaksikan banyaklah pencapaian-pencapaian yang hebat dari segi pentadbiran Bani Umayyah itu. Semakin kemas, digunakan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi, dicetak mata wangnya, khalifah itu ada mata wangnya sendiri. Kemudian banyaklah sistem perhubungan, polis, sistem pos dimantapkan. Jadi ketika itulah pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Okey, kemudian beliau meninggal pada umur 60 tahun, tahun 886 Hijrah.
وبويع بعده ابن الوليد وهو سادس بني أمية. ومن أهم أعماله أنه عين ابن أمه عمر بن عبد العزيز على المدينة وأمره بهدم المسجد رسول الله وبيوت أزواجه وإدخال البيوت في المسجد لتوسيعه، وشرع في بناء الجامع الأموي بدمشق. وفي أيامه فتحت بلاد الأندلس غربا وما وراء نهر جيحون سريا داريا شرقا. ودخل محمد بن قاسم الثقفي بلاد الهند. وتوفي الوليد بن عبد الملك في جماد الآخر سنة 96 وعمره 42 سنة والنصف. Kemudian pemerintahan Bani Umayyah diteruskan oleh anaknya Abdul Malik itu yang bernama Al-Walid, khalifah yang ke-6. Jadi khalifah Al-Walid ini dikenali ataupun disebut-sebut sebagai orang yang berjasa, orang yang telah membuatkan keputusan yang tepat apabila melibatkan anak saudara Ibnu Amhi, sepupunya iaitu Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur kota Madinah. Jadi kita tahu disebabkan tindakan Al-Walid ini membawa sepupunya itu di dalam bidang politik, yang kita tahu siapa Umar bin Abdul Aziz tu, maka itulah dia detik pertama macam mana Umar bin Abdul Aziz ni boleh terlibat dalam politik dan macam mana Umar bin Abdul Aziz ni boleh menjadi seorang yang faqih dalam bidang fiqh, dalam bidang agama Islam, sebab beliau ketika itu menjadi gubernur kota Madinah dan dalam masa yang sama ada masa yang banyak untuk menuntut ilmu di sana. Jadi itu satu kelebihan lah yang beliau dapat ketika menjadi gubernur di kota Madinah. Sedangkan kota Madinah sebelum ini menjadi kubu kuat kepada gerakan pemberontakan atau menggerakkan penentangan yang dikotai oleh Abdullah bin Az-Zubair. Jadi setidak-tidaknya adalah orang kalangan Bani Umayyah itu yang kita kata yang dihormati, yang baik daripada Bani Umayyah, yang sebelum ini dia anggap jahat semuanya. Wallahu a'lam. Kemudian apa yang Umar bin Aziz buat adalah ketika jadi gubernur di sana, Umar bin Aziz lah yang mula-mula merintahkan ataupun mengarahkan supaya Masjid Nabawi itu dirobohkan untuk diluaskan. Jadi dirobohkan binaan yang asal, kemudian dibina dengan kawasan yang lebih luas, termasuklah kawasan-kawasan bilik-bilik dan rumah-rumah Ummul Mukminin, dimasukkan semua ke dalam kawasan masjid. Itulah yang kita dapat sekarang. Dalam kawasan Masjid Nabawi itu ada rumah Nabi, ada kubur, ada makam Nabi SAW, sahabat semua, Umar dan Abu Bakar Siddiq, dimasukkan sekali dalam kawasan masjid. Itulah dia, dibesarkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Okey. Wa syara'a fi bina'i Jami' Umawi. Kemudian wa amaruhu bihadmi ayah. Umar bin Aziz melakukan tindakan tersebut adalah berdasarkan daripada perintah khalifah sendiri. Khalifah yang minta diluaskan, di Umar sebagai gubernur, laksanakanlah. Kemudian yang kedua, masjid yang kedua, projek binaan masjid lah, dia kata. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini melancarkan projek binaan Masjid Jami' Al-Umawi yang berada di kota Damsyik sekarang. Jadi itulah dia, Masjid Jami' atau Masjid Negara Bani Umayyah ketika itu. Macam tu. Okay. Kemudian selain itu kita lihat juga berlaku pembukaan wilayah yang pesat pada zaman Khalifah Al-Walid, yang mana ketika itulah buat pertama kali umat Islam sampai ke wilayah Al-Andalus. Masuk ke wilayah Al-Andalus. Tu jauh di barat sana. Daripada Afrika Utara, kemudian seberang Laut Mediterranean, terus sampai ke Andalus. Itulah dia, keluasan wilayah Bani Umayyah di barat. Manakala di timur, kawasan Bani Umayyah telah sampai di satu tempat yang bernama Ma Wara'an Nahr, ataupun sekarang ni dikenali sebagai Transoxiana. Sekarang ni lah berada di wilayah ataupun di negara Uzbekistan, Tajikistan,
yang belah-belah hampir ke sepadan China sana tu. Kan? Okey, itulah dia luas timur dan barat wilayah kerajaan Bani Umayyah. Kemudian wadakhala Muhammad bin Qasim As-Saqafi. Kemudian wilayah Bani Umayyah diteruskan lagi, diluaskan lagi ke wilayah Al-Hind, India. Muhammad bin Qasim ni dah masuk ke wilayah India, memulakan pemerintahan Islam di India. Yang ketika itu ramai penganut Hindu di sana. Muhammad bin Qasim ni lah tokoh yang membawa Islam ke India. Wa tuwfiya Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian Khalifah Al-Walid meninggal dunia pada tahun ke-96 ketika umurnya masih muda, 42 tahun setengah. Begitu. Jadi kita boleh lihat pada era pemerintahan Khalifah Al-Walid ini banyaklah berlaku pembukaan yang penting dan juga binaan yang penting. Seperti tadi diluaskan Masjid Nabawi dan dibina Masjid Jami' Umawi. Kemudian kita baca lagi sikit, ada 5 minit lagi. Wa bu'iya ba'dahu li akhihi Sulaiman sabi'ul al-Umawiyyin fattakhaza Umar bin Abdul Aziz waziran lah. وفي أيامه أرسل أخاه مسلمة لمحاصرة القسطنطينية فأقام الجيوش حولها حتى أتاه خبر موت سليمان. وفي سنة 97 فتح يزيد بن المحلب والي خراسان بلاد جرجان وطبرستان. Kemudian diteruskan pula kepada saudaranya Yazid. Sampai Yazid meninggal dunia, Al-Walid meninggal dunia, diteruskan oleh saudaranya bernama Sulaiman. Jadi tadi saya disebutkan yang anak-anak Abdul Malik, anak-anak Khalifah Abdul Malik itu semuanya menjadi khalifah. Yang pertama tadi kita lihat Al-Walid bin Abdul Malik seorang. Yang kedua Sulaiman bin Abdul Malik yang kedua. Jadi yang penting pada zaman Khalifah Sulaiman ini, yang pertama beliau meneruskan lagi karier politik Umar bin Abdul Aziz. Apabila beliau merasakan Umar ni bagus dan berbakat, dia kata seorang yang boleh dipercayai, dilantik pula menjadi menterinya, waziran lah. Jadi maknanya kita nampaklah progres ataupun peningkatan karier ataupun perlibatan Umar bin Aziz ni, pengalamannya semakin bertambah dari hari ke hari dan sebelum jadi khalifah kelak. Jadi Umar bin Aziz lah yang menasihati Khalifah Sulaiman ini banyak perkara. Jadi khalifah pun mendengar apa nasihat Umar bin Aziz ni, sebab beliau pun sudah boleh dikatakan faqih kerana telah belajar di Madinah. Banyaklah nasihat-nasihat yang berguna dipakai oleh Khalifah Sulaiman. Jadi kita kat sini dapat lihat bahawa tak semestinya seorang pemimpin Islam itu mesti menjadi seorang alim, seorang faqih untuk memimpin. Tak perlu. Cukuplah kalau pemimpin itu bersifat terbuka dan bersedia menerima nasihat dan pandangan daripada orang yang lebih alim ataupun lebih pakar dalam bidang sendiri lah. Maksudnya perlu saling bekerjasama. Tak perlulah nak tunggu alim dulu baru nak jadi pemimpin, tak. Kita orang biasa-biasa ni pun boleh jadi pemimpin, tapi asalkan kita dengar nasihat dan pandangan orang yang pakar tu. Begitu juga orang yang pakar, orang alim juga tak perlu pun kejar-kejar untuk menjadi pemimpin. Cukup dia kena cari peluang untuk menasihati pemimpin dengan cara yang betul. Itulah kita dapat lihat pada zaman Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini, mana gabungan antara dia dan Umar bin Abdul Aziz ni menghasilkan pemerintahan yang stabil. Itulah dia yang membawa kepada pemerintahan Umar itu sendiri. Bila Umar bin Aziz naik jadi khalifah, situasi atau keadaan negara kita itu sudah aman, tenteram. Sebab hasil daripada kolaborasi antara dua itu. Jadi apabila Umar, itu kita akan tengoklah nanti pada era Umar bin Abdul Aziz nanti, insyaAllah. Jadi apa yang berlaku pada zaman Khalifah Sulaiman ni juga, Khalifah Sulaiman menghantar saudaranya yang bernama Maslamah. Maslamah ni pemimpin tentera, dia pergi hantar Maslamah ni pergi untuk kepung kota Konstantinopel. Pada zaman Bani Umayyah sudah dikepung kota Konstantinopel itu.
Kalau kita lihat dari petanya, jauh lah. Daripada Syam dan Syik itu, nak ke kota Konstantinopel itu satu perjalanan yang jauh. Dan tidak banyak cubaan yang telah dilakukan oleh umat Islam untuk mengepung. Jadi Khalifah Sulaiman ni lah antara yang pemimpin Arab Islam yang mencetuskan idea untuk membuka kota Konstantinopel, dan barangkali sekaligus ingin merealisasikan hadis Nabi SAW tentang pembukaan kota Konstantinopel itu. Namun dalam ketika pengepungan tersebut sedang berjalan, tentera Islam di sana, tentera Maslamah di sana dapat berita bahawa Khalifah sudah meninggal, saudaranya sudah meninggal dunia pada tahun 97. Kota tu tak sempat dibuka, jadi terpaksa tarik balik tentera. Kemudian dalam masa yang sama juga, dari segi pembukaan wilayah, satu wilayah baru dibuka oleh tentera Islam, diketuai oleh Yazid bin Al-Muhallab. Beliau merupakan gubernur Khurasan yang telah membuka wilayah Jurjan dan Tabaristan. Ini semua ni di kawasan Parsi lah sebenarnya, kawasan Parsi. Jadi wilayah Bani Umayyah semakin meluas ketika itu. Jadi bermula daripada Al-Walid Sulaiman. Inilah era perluasan wilayah kuasa Bani Umayyah setelah pemberontakan dalaman ataupun isu dalaman diselesaikan pada zaman Abdul Malik. Jadi andai kata kalau Khalifah Abdul Malik itu tidak berjaya menyelesaikan konflik dalaman antara beliau dengan Abdullah bin Zubair, barangkali mungkin tidaklah mampu untuk meluaskan kuasa yang lain-lain. Itulah dia. Kita settlekan dulu dalaman baru boleh bincang pasal luar. Settle dulu untuk diri sendiri, barulah kita boleh cerita pasal orang lain. Ni cerita perempuan-perempuan pasal orang lain tapi diri sendiri tak settle payah agak. Kan? Itulah dia. Kita boleh tengoklah daripada bagaimana perjalanan sejarah ini. Okey. Jadi saya rasa cukup untuk setakat ini di sini, dan sudah 30 minit. InsyaAllah minggu hadapan kita akan sambung pula perbicaraan berkenaan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menggantikan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Inilah zaman yang kita kata zaman kegemilangan ataupun zaman yang sering dijadikan contoh dalam pemerintahan Islam, Umar bin Abdul Aziz. Tetapi apa yang menariknya, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, beliau berperanan sebagai pemimpin. Beliau tidak bersikap sebagai seorang faqih yang sebelum ni. Kalau sebelum ni, masa di Madinah, beliau seorang yang faqih, terkenal sebagai seorang yang alim. Tapi bila jadi khalifah, beliau tidak gunakan alasan yang dia itu sebagai seorang alim untuk memerintah. Tetapi sebaliknya, beliau menunjukkan karakter seorang pemimpin yang bagus sehingga orang boleh mentaati beliau tanpa memandang kealiman yang sebelum ni beliau ada. Itulah benda yang kita dapat lihatlah dalam konteks Umar bin Aziz. Kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Okay, kita tengok ada komen. Oh ya, ada rakan kita ada komen di situ selepas Sayyidina Ali. Oh, ya betul. Ini semua selepas Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita dah masuk kepada zaman Bani Umayyah sebenarnya. Kita dah habis Khulafa' Ar-Rasyidin, kita dah selesai. Bolehlah tengok episod yang kedua nanti insyaAllah. Kita dah bincang episod kedua, kita bincangkan tentang Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan. Qul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.